Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 20 akan menerangkan fiqh kontemporari dalam dakwah. Nama saya Muhammad Ismail bin Ibrahim. Pengenalan. Islam merupakan agama dan cara hidup yang syumul. Syumul tu menyeluruh, di mana semua tempat aturannya telah ditentukan dalam segenap aspek kehidupan manusia yang mencakupi persoalan akidah, ibadah, akhlak, hinggalah kepada urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Usaha dakwah ketika ini perlu disesuaikan dengan kepantasan teknologi, memandangkan semua maklumat mampu diperoleh dengan cepat. Penggunaan gadget amat meluas di semua peringkat, termasuklah kanak-kanak. Objektif tertinggi bagi pembinaan fiqh semasa adalah untuk memastikan syariat Islam itu terlaksana secara keseluruhannya, kerana itu adalah matlamat agama Islam itu sendiri, iaitu melaksanakan perintah agama secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azra Zubintar Fadila. Saya akan membentangkan tentang isu komputer hari ini berkaitan dengan peranan akidah dalam menghadapi penularan pandemik COVID-19. Okey, kita pergi dekat peranan akidah dulu. Setiap mukmin ni hendaklah meletakkan keutamaan soal akidah dalam kehidupan aktiviti keseharian yang pun. Maksudnya aktiviti dalam kehidupan diorang ni, diorang mesti meletakkan, orang cakap, keutamaan soal akidah ni nombor first. Lepas tu, ia termasuk dalam aspek berkaitan dengan pembangunan ummah agar keseluruhan perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan ini tidak terkeluar daripada matlamat untuk menyelaraskan urusan kehidupan seiring dengan prinsip-prinsip keimanan yang diyakini. Okey. Dekat sini, kalau korang tak faham maksudnya dah menjadi satu farduan bagi umat Islam ni agar berpegang teguh dengan cakap tali Allah ni. Maksudnya semua perkara ni kita kena letakkan, orang cakap, Allah nombor satu. Maksudnya soal akidah kita itu benda satu. So berdasarkan kefahaman ni, kita mestilah meletakkan keutamaan pada soal akidah ni kepada aktiviti harian kita. Maksudnya aktiviti kehidupan kita lah. Okey. Yang kedua ni, kita berkaitan dengan, tengok slide yang berkaitan dengan cakap COVID-19 ni. Okey, saya rasa semua orang tahu pasal COVID-19 ni sebab benda ni terjadi dekat kita juga kan. Okey, hari ni dunia dikejutkan dengan penuaan wabak coronavirus ni, 2019 ni, COVID-19 yang dikenali sebagai penyakit pernafasan akut 2019 and COVID. Okey, ini singkatan dia COVID-19 sebab kita selalu sebut COVID-19 COVID-19 ni tersebar dengan pantai melangkaui sepadan negara dan benua secara meluas sehingga tidak dapat dikawal dan telah mengobarkan jutaan nyawa dalam masa yang singkat. Maksudnya kita sendiri pun boleh nampak kat sini, ramai gila yang telah meninggal dunia disebabkan COVID-19 ni kan, orang cakap kan. Tapi kerajaan pun dah telah mengeluarkan macam-macam, orang cakap, nasihat, arahan kepada kita semua untuk kita patuhi, untuk kita cegah, orang cakap, penyakit tu kan. Penyakit berjangkit sebab kita tahu berjangkit dekat orang kan. So macam kerajaan sendiri pun dah, orang cakap, bantu kita dan nasihat. Macam sekarang ni pakai kita dah mengikuti SOP, pakai mask apa semua kan. So kita kena ikutlah semua benda tu kan. Okey, yang ni habis dekat part orang cakap peranan akidah dalam menghadapi penularan COVID-19 ni. Pengenalan ni saja. So nanti kita akan masukkan kepada COVID-19 dan teori konspirasi kat sini kan. Kita akan bincangkan tentang teori dan COVID-19 itu sendiri. Okey, sekarang kita masuk kepada COVID-19 dan teori konspirasi ni. Teori konspirasi ni sering dikaitkan juga jika berlakunya suatu krisis atau apa-apa terjadi sama ada dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial kan. Kes pertama COVID-19 di Malaysia ni dilaporkan pada 25 Januari 2020, pada pertengahan Februari 2020 dah. Masa ni COVID-19 ni sebenarnya 2019 tu dah ada dah. Tapi kita sendiri tak tahu kan benda tu. So kita dapat tahu pada pertengahan 2020 tu. Okey, sejajar dengan peristilahan pandemik oleh WHO ni, teori
konspirasi ni telah muncul disebabkan corona tu muncul. So versi pertama ni dia kata bahawa virus ni orang cakap menyebutkan bahawa virus ni tidak berbahaya. Tapi pencetusnya adalah Donald Trump. Siapa yang tak kenal Donald Trump kan? Donald Trump mantan Presiden Amerika Syarikat. So tapi dia keluar pula versi kedua ni menyebutkan bahawa virus ni dibuat di makmal Wuhan pula sebagai senjata biologi. Dia orang maksudnya ada dua versi. Satu kata daripada Donald Trump. Lepas tu yang kedua dia orang cakap pada Wuhan pula. So macam berbelah kat situ kan. Kita pun sendiri tak tahu kan. Okay, menurut teori ni, Bill Gates, China dan WHO adalah para kontraktor jahat yang akan menyediakan vaksinnya. Vaksin ini akan cakap diisi dengan teknologi 5G dan ditanam dalam cakap dahi telapak tangan manusia. Lepas tu dia ada lambang tau. Lambang dia 666. So lambang ni lah orang cakap dalam kitab Bible ni dia cakap dekat fasa 13-18 menunjukkan Kaisar Demosthenes ni orang cakap lambang tu lah bagi dia orang kan. Orang cakap so macam menurut teori ni lah setiap huruf diberikan angka ni, maka huruf perkataan corona tu jika dijumlahkan menghasilkan nombor 66. Maksudnya dekat situ dia orang tengok dalam kitab Bible tu coronavirus ni bila daripada angka ke apa semua dia orang dah jumlah tu dia pun menghasilkan adalah angka 66. Okey. Jika digabungkan dengan jumlah huruf dari perkataan ia adalah 6, maka corona menjadi angka 666. Diorang bagi diorang lah benda tu dijadikan angka 66. Okey. So teori konspirasi ni menjelaskan bahawa bilangan tersebut merujuk kepada tokoh sejarah yang pernah orang cakap pernah hidup yang bernama Kaisar Nero ni. Saya dipercayai akan mengalami kebangkitan kembali ke dunia. Maksudnya dia orang percaya apa dia orang cakap coronavirus ni dengan angka ni maksudnya menyebabkan Kaisar Nero ni dipercayai akan bangkit kembali lah kononnya lah kan. Okey, disebabkan tu menurut Christina ni bahawa teori ni bukan virus alami melainkan buatan sekelompok pemujaan syaitan untuk menghuru-harakan dunia. Maksudnya dia orang percaya teori ni lah, bahawa teori ni bukannya dia percaya teori yang untuk dia orang bagi tahu tentang orang cakap COVID-19 ni bukanlah dialami untuk buat sekelompok pemujaan syaitan tu untuk menghuru-harakan dunia. Bagi dia orang tak percaya benda tu. So COVID-19 ni dia muncul dia orang ada dua, dia orang cakap dua versi kan. Satu dia orang cakap sama ada pencetusnya adalah Donald Trump, mantan Presiden Amerika Syarikat, ataupun dia orang cakap daripada Wuhan, iaitu senjata biologi kan, sebagai senjata biologi dia orang anggap macam tu. So kat sini bukan kita nak percaya semua ni. Yang ni hanya adalah orang cakap teori konspirasi je. Dia orang cuma meletakkan yang ni dalam kitab Bible sebab ada apa semua. Dia orang macam anggap benda ni betul. Maksudnya anggap COVID-19 ni adalah disebabkan kebangkitan semula dia orang punya orang cakap Kaisar Nero tu kan. So macam bagi dia orang. So kita ni yang orang cakap sebagai Islam, nanti kawan saya akan bentangkan tentang peranan akidah ni dalam menghadapi penularan COVID-19. Maksudnya pegangan kita macam mana kan. Tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya lah. Terima kasih. Seterusnya saya Nur Alia binti Mak Zahid akan menerangkan tentang peranan akidah Islamnya dalam menghadapi penularan COVID-19. Okey, kalau kita tengok isu yang terjadilah kat rakyat Malaysia ni, kita tengok rakyat Malaysia ni, setengah rakyat Malaysia ni suka menyalahkan keadaan, suka menyalahkan situasi COVID-19, dan ada juga yang menyatakan penyakit COVID-19 ni adalah satu penipuan. Jadi saya rasa kat sini sebenarnya kita dah jauh pada konsep reba, yang mana ujian penularan wabak ni adalah daripada Allah. Kalau kita fikir ni semua adalah hikmah daripada Allah. Satu ujian Allah letakkan kepada hamba-hamba dia kan. Okay, walhal dalam pengajian akidah pun ada menyatakan mukmin diajar bahawa Allah bersifat iradah, iaitu kehendak kan. Kehendak Allah SWT adalah kehendak yang mutamat dan mengatasi kehendak manusia. Oleh yang demikian, manusia didahkan oleh Allah tentang apa kehendak diingini di dunia diciptakannya seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nahl. Maksudnya Allah sentiasa menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Kat sini menjadi tanggungjawab manusia
untuk berusaha sedikitnya bagi memahami kehendak Allah SWT berdasarkan panduan wahyu dan bimbingan para Rasul SAW. Malahan manusia juga diberikan ruang untuk beristihad dalam hal-hal yang tentu bagi menafsirkan permasalahan semasa yang tidak dijelaskan secara terang melalui nas-nas yang qat'i. Okey, seterusnya ada satu hadis ni lah yang ini juga hadis ni disebut ya oleh Datuk Dr. Zul, itu mufti kita. Daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maksud dia apabila kalian mendengar wabak penyakit taun melanda sebuah kawasan, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri tersebut. Okey, melalui hadis ni dapatlah kita fahami bahawa Nabi Muhammad SAW mengisah umat Islam dari tempat wabak penyakit itu tidak keluar dari kawasan. Manakala bagi mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak memasuki tempat yang terkena wabak penyakit itu. Bagi menghadapi wabak ini, jika seorang Muslim itu bergejala sama ada melibatkan dirinya atau keluarga dan saudara mara, maka perlu menganggap musibah ini akan menjadi sebab seorang Muslim diangkat kedudukannya di sisi Allah SWT. Ini jelaskan dalam firman Allah dan surah Al-Baqarah, yang maksudnya, demi sungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh satu usaha, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu adalah orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Okey, sedikit kesimpulan kecil lah tentang peranan akidah untuk menghadapi penularan COVID-19 ni. Okey, sekiranya ketika kita diuji dengan virus COVID-19 ni, sikap yang perlu adalah sentiasa optimis, positif dan bersangka baik terhadap Allah SWT, kerana semua tentukan Allah ni ada kebaikan dan hikmah tertentu, sama ada kita sedar atau tak. Okay, manakala jika gejala ini semakin teruk, pendekatan yang perlu diambil adalah perbanyakkan bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Sampai itu memberi wasiat kepada ahli keluarga dan waris, memberi pesanan yang baik-baik, dan sekiranya keadaan ini tidak menjadi lebih baik, tetap bersabar dan yakin hakikatnya penyakit ini tidak bersendirian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat sentiasa melindungi dan bersama-sama menjaga. Itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung faedah terakhir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabit Adnan, I19103818. Okey, secara kesimpulannya mengenai isu kontemporari dalam dakwah ni kan, itu mengenai perbincangan rakan-rakan ahli kumpulan saya di atas, itu dia menyalahkan tentang peranan akidah dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini yang telah melanda seluruh negara, iaitu dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati kepada Allah serta mengharapkan keredaannya. Selain itu juga, pandemik COVID-19 ini adalah ujian daripada Allah SWT, iaitu untuk melihat hamba-hambanya yang bertakwa, iaitu ujian yang dikirimkan dalam bentuk wabak dan berpenyakit serta berpenyakit, iaitu penyakit yang berjangkit sebagai ingatan kepada manusia. Allah jadikan ini sebagai ingatan kepada manusia agar manusia ni dia memelihara akidah dan tidak menyalahkan takdir. Seterusnya Allah ni mengingatkan agar manusia ni dia kena jaga kebersihan, pemakanan, serta dia menjadikan keutamaan kepada setiap individu, keluarga dan masyarakat kerana kewujudan persekitaran yang selamat dan bebas daripada penyakit. Okey, itu je. Sekian, terima kasih.